Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil jahli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes gak apa-apa. Melazim ke qanaah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Masih lagi Syekh Abdullah Habib Al-Haddad rahimahullah membicara satu tajuk tentang halal dan haram dan syubhah. Dalam agama kita, agama Allah Ta'ala, selain daripada Islam, bukan agama Allah Ta'ala. Islam satu-satu agama yang Allah Ta'ala redha. Maka setelah kita mengaku kita Islam, berarti kita telah menambah diri kita dengan peraturan-peraturan Allah Azza wa Jalla. Selain daripada peraturan dalam bentuk ibadat, kita berikat juga dengan peraturan halal dan haram dan syubhah. Biasa kalau sebut halal, haram dan syubhah berkait rapat dengan makan minum sahaja. Begitu juga wang. Ada wang yang haram, ada wang yang syubhat dan yang halal. Duit haram membawa ampunnya ke neraka, na'udzubillah. Begitu juga duit yang syubhat, hampir-hampir tuannya masuk ke dalam neraka. Maka yang selamatnya satu sahaja, itu yang halal. Dua yang tak selamat, satu je yang selamat. Dalam keadaan kehidupan kita yang mana persekitarannya penuh dengan syubhah dan syahwah, kehidupan kita di hari ini kehidupan yang sedang berkembang maju, maka yang haram pun berkembang juga, yang syubhah pun berkembang juga, dan satu lagi syahwat pun sedang berkembang juga. Maka di sinilah kita perlu membina kekuatan ilahi, kekuatan Rabbani, dan juga meningkat keimanan kita, supaya kita kukuh dan teguh dengan ujian-ujian tersebut. Semoga kita tidak terjamuh, apatah lagi termakan, apatah lagi memakan benda-benda yang haram dan juga benda yang syubhat. Kerana yang haram dan yang syubhat boleh merosak agama kita untuk masa akan datang. Bukan setakat kita saja, bukan keluarga kita akan runtuh agama akhlak. Bila mana agama runtuh, akhlak runtuh, maka hampir-hampir akidah pun runtuh juga. Runtuh akidah, maka terlepas kita daripada syurga Allah Azza wa Jalla. Orang yang runtuh akidah, tidak ada pintu nak keluar daripada neraka. Kerana orang yang runtuh akidah bermakna dia kufur dengan Allah. Orang yang kufur dengan Allah tidak ada lubang untuk keluar daripada neraka. Na'udzubillah. Tajuk yang kita nak bicara malam ini adalah melazimkan qanaah dan meninggalkan israf. Qanaah artinya mencukupi,
memadai dengan apa yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita, dan meninggalkan israf. Israf artinya melampau batas. Pada pendapat aku, kata Syekh Abdullah Al-Habib Al-Haddad, barang siapa yang ingin warak dan memeliharakan diri serta memilih hanya yang halal semata-mata, maka hendaklah ia bersifat qanaah. Qanaah artinya memadai atau cukup dengan yang ada dari harta benda dunia. Kehidupan dunia tak lepas daripada harta. Kerana harta bila mana kena urus tadbir, maka harta tersebut memudah kita untuk masuk ke syurga Allah. Kena cara kita ambil dan cara kita membelanjakan, maka harta tersebut boleh membawa kita dekat kepada Allah Ta'ala. Sebalik harta tak kena cara urus tadbir. Kita ambil tak kena cara Tuhan nak, dan kita belanja pula tepat Tuhan nak, tidak nak, berarti kita menjarak diri kita jauh daripada Allah Ta'ala. Bukti jauh kata jauh kita dengan Allah, kayu ukurnya tengok ibadat kita. Tengok ibadat fardu kifayah. Ibadat semaya Jumaat fardu kifayah. 5 waktu, berapa waktu kita mampu semaya secara berjamaah. Semaya fardu 5 waktu sehari semalam, kita boleh penuh kepada ibadat tersebut. Aurat kita macam mana? Boleh tutup ke tidak tutup? Anak-anak kita yang sudah mukallaf, aurat dia tutup ke tak tutup? Macam mana dengan pengaji fardu ain Al-Quran? Sekiranya tidak ada, itulah kayu ukur kita sudah jauh dengan Allah Ta'ala. Atau kita buat, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, kadang-kadang tak buat lebih banyak daripada buat, berarti kita telah lemah dengan dunia-dunia kita. Tenggelam, timbul tenggelam. Subhanallah, inilah kehidupan kita di hari ini. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita malam ni mari dengan mengajar dan juga belajar. Ini satu rahmat Allah untuk kita, untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah sebagai peta atau sebagai peta dan juga kompas untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kata dia, barang siapa yang ingin warak, maka hendaklah bersifat dengan qanaah. Warak dengan qanaah ni boleh kata kat sepupu lah, sepupu semua ni. Kita nak hasil sifat warak dalam hati ni, kena usaha, kena ada sifat qanaah. Dan hendaklah cenderung kepada yang sedikit daripadanya. Tidak israf, yakni tidak boros melampau, tidak berlebih-lebihan dan terlampau mencintai syahwat. Ini sifat untuk nak menghasilkan warak. Warak ni bukan duduk di pakaian. Warak bukan duduk pada kaca. Warak bukan duduk di penampilan. Warak ni sifat hati. Apa makna sifat hati? Kita sentiasa berjaga-jaga, sama dari subak, bak makan minum, bak pandangan mata, bak kaki melangkah, tangan menjamur, hadir satu-satu majlis. Orang warak ni dia sentiasa berhati-hati. Aku nak makan benda depan ni, halal ke tak halal? Apa mata nak menengok pula, aku tengok ni benda lara ke benda dakwah. Ada kutip kaji belakang. Kalau benda lara tak sih. Benda maksiat, lagi tak sih. Kalau makan minum, tentu dah benda haram, lagi tak sih. Syubhat, tak sih. Halal ni pun dia makan lakodah je.
Nah, kalau pergi rumah apa makan kerana nak jaga hati tuan rumah je. Dia tak ada perasaan untuk nak memenuhi nafsu, tak ada. Itu perbuatan. Bila hati itu sifat qanaah, maka dia boleh menjaga boleh menjaga hak haram pun dia tinggal, hak syubhat pun dia tinggal, hak halal pun ada sukat dalam kita. Kata kau tua tu kan, apa nak pilih tak nak sabar, tua pakai seluar jeans ke tak, baju ke tak, tapi su tu. Tapi tua Allah kata bak makan cuma. Tengok kau tua tu tak nampak gaya tu lepas. Tapi tinggi warung. Dia nak situ. Tak ada guna jubah melega, janggut pun melega, nak subai pun melega, kayu sugi salungan. Tapi patah orang kelipar, bahaya gambar ambil lalu dah. Jawara bukan ada dipakai ya. Pakai jubah kecong, jubah sikap. Tapi hati kita kelipar. Lepas lembu tu tak cara, curi lalu dah. Musim-musim hati ni curi lembu pak yang ada. Tu gambar lembu jangan muka pintu tu ingat. Curi gambar tak apa. Dia bukan dia dipakai ada. Tu bakal jumpa. Lepas tak apa mandi curi dia dah dia. Mek kata ngatik banyak apa kita duit banyak mana dia tak apa. Tu lah tengok Allah biar letak pada jumpa tubuh sebab tentangnya. Tapi hati tu duk nginta semua. Nak bicu ke situ, nak bicu ke sini. Hati juga Allah tak pernah buang, tak pernah cukup. Dia nak sama. Ini yang panggil tak ada warung. Walaupun pakaian, pakaian tu nampak kecok warung. Tapi hati tak warung, maka tetap juga nampak rakus dan tamak. Cuma sekarang je pura-pura. Belakang sebaliknya pula. Dan adalah cenderung kepada yang sedikit daripadanya, tidak israf, tidak melampau, tidak berlebih-lebihan, dia terlampau mencintai syahwat. Syahwat ini nafsu syahwat. Baik, para salafus salih berkata, halal tidak memerlukan berlebih-lebihan dan boros. Benar halal ni banyak. Tapi tak perlulah kita berlebih-lebihan. Barang siapa yang suka bermewah dan berlebih-lebihan di dalam kelazatan dunia, tidak boleh tidak, yang pasti menempuh sabak-sabak yang bakal menariknya kepada terceburnya ke dalam lautan hawa nafsu, ia penuh dengan perkara-perkara syubhat. Rakyat Malaysia ni kalau kita tengok rezeki lipoh kaya-kaya lah. Miskin-miskin juga lah. Kemudian hak kaya ni pula. Tengok rumah sasar. Mewah. Rumah tu mewah dah. Dah alat perabot dalam. Takkan nak beli 400.5 dah. Dah ada paling bawah 4,000 lebih. Mewah situ pula. Pinggan makuk pula. Mewah juga. Papa kaya bini, takkan nak beli 400.5 nak 1,000 lebih kata. Nak mewah dah. Pakai kereta mewah. Sebutir tak cukup. Kena banyak butir. Subhanallah, mewahnya hidup. Ada duit banyak ni. Takkan nak duduk dengan cara rumah buruk. Takkan nak duduk naik kereta murah. Alat-alat perabot takkan nak beli second-second. Mesti suruh nak mewah. Tapi dia banyak. Islam tidak larang untuk kita cari bintik banyak. Islam tidak larang untuk mengumpul harta kekayaan. Tengok rukun Islam, salah satunya zakat. Zakat artinya mengeluarkan sebahagian harta daripada harta kekayaan kita. 2.5% je, bukan banyak pun.
Di sini bermakna Islam tidak menyekatlah untuk kita mencari kekayaan. Buktinya dia suruh keluar zakat. Nak keluar zakat macam mana kalau tidak ada harta kekayaan? Okey, Islam tak langgar situ. Tapi Islam mengajar kepada kita sebagai ampunya pemilik harta. Apa kata Allah Ta'ala beri bijak kita ni siapa kita mengaji judi, terhawi bijak otak kita menego judi, terhawi berkat di tangan kita menego maju. Kita guna kekayaan kita untuk agama Allah. Kita hidup sederhana, tempat tinggal pun sederhana. Kekayaan yang mengalir masuk ke dalam akaun kita, Allah Ta'ala beri dengan asbab kita, maka kita guna kekayaan tersebut untuk berkongsi dengan untuk berkongsi untuk agama Allah. Kita bina masjid, kita beli wakaf tanah untuk masjid, rumah anak yatim, sekolah tahfiz, banyak lagi lah. Kita bantu orang susah, tempat kita tinggal, dari negeri dan negara, luar negara kita. Banyak lagi umat-umat Islam yang memerlu bantuan daripada kita yang kaya. Dan dalam keadaan kita mengurus harta kekayaan, kita tidak lupa ibadat kita dengan Allah. Karena ibadah merupakan pertalian pribadi kita dengan Allah. Ada sedekah ni pahala juga. Kita sedekah memang boleh pahala. Kita buat jariah memang boleh pahala kalau ikhlas, insya-Allah. Tapi kita tak akan rasa hubungan kita dengan Allah kalau kita sendiri yang tidak merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaya hubungan kita dengan Allah secara direct. Sama ada semaya fardu, semaya sunnah, baca Quran, zikir dengan orang mengajar, duduk tempat orang mengajar. Ini merupakan hubungan hati kita terus kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun harta kita pergi tinggal wakaf mana-mana, kita ada support tiap-tiap bulan rumah anak yatim takfir, itu pahala juga. Tapi dari segi rohaninya kurang kita berkesan dengan Allah Ta'ala. Tengok sahabat Abu Bakar kaya, Umar kaya, menantu Uthman kaya, Ali kaya. Pak orang sahabat khalifah utama ni kaya-kaya belaka ni. Bila lagi perat istihalnya harta dan manilah buinya, siapa, sponsor dan sebagainya. Nabi istihar siapa nak beli telaga Yahudi dalam kota Madinah ni, beli batu wakaf kepada orang ramai. Dia nak Uthman sanggup beli telaga seperti dengan harganya mahal. Dia Uthman duit banyak, dia beli, dia wakaf kepada sahabat-sahabat. Sebab kebanyakan sahabat masa tu miskin, tak ada telaga, kau cari telaga Yahudi. Bila nak cebok kena bayar tu. Air tak tahan lama-lama ni. Istihar, siapa ada pitik nak bayar, kemudian wakaf kepada sahabat kita. Uthman sanggup. Kata silap sejarah kita lah. Ayatnya kekayaan di kalangan sahabat sudah ada. Dan Nabi tak cegah pun kepada orang kaya. Tapi Nabi tarbiyah supaya gunalah kekayaan kamu untuk agama Allah. Guna kemewahan yang ada pada kita ni untuk menegak agama Allah. Maka sahabat tidak dekat dengan harta kekayaan dia. Bahkan hidup dia sangat sederhana. Tengok Abdurrahman bin Auf, Kopra. Kalau kita pergi Mekah kan, Syekh akan tunjuk kepada kita, ni satu kawasan, dia akan tunjuk bagi hak murah itu adalah Syekh tunjuk. Dia kata ni nak kena agak sumbangan Siti Zulaikha. Zulaikha ni orang perempuan kaya nombor 2 selepas Khadijah di kota Mekah. Punya besarnya sumbangan dia, ambil air daripada Mekah, tarik pergi di padang Arafah. Guna kebo, kalau kita sekarang guna kebo lah, guna wayar besar, kamu ke tepi bukit tu. Berapa kilometer daripada Mekah nak boleh sampai di padang Arafah untuk orang buat haji sana. Ini tengok orang Zulaikha ni.
Kadang hidupkan dia, leka lara juga, tapi jadi bab kebajikan, dia sentuh hati nak buat kebajikan. Sampai lagi kita boleh tengok lagi kisah-kisah peninggalan dia lepas Mekah sampai ke pada Arafah untuk orang Haji Mina. Itu sampai dulu. Sampai tengok tu hebat. Sebab itulah semasa Allah Ta'ala beri harta kekayaan kepada kita, gunalah harta-harta ni untuk agama Tuhan. Sekira-kiranya bila kita mati besok, orang kecek, kita tidak nak orang kecek, tapi biar orang kecek. Orang kecek, Allah masjid ni tak mula hazina lah, contoh lah. Tanah ni tak mula hazina wakaf ni, oh dia tu masa hidup kat Allah. Dia ni satu orang kaya, pemurah. Masjid ni dia lah, tanah ni pun dia juga, kubur belakang tu pun dia juga, rumah anak yatim tu pun dia juga. Jadi orang kecek kerana sumbangan kita untuk agama Allah dibanyak. Tengok dalam Al-Quran kan satu surah, Suratul Kahfi. Kahfi artinya gua. Berkait apa dengan pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Oleh kerana dia tak beriman kepada raja yang zalim, nak lawan raja tak mampu, nak tegak. Cuma kekuatan dia lari je. Lari kerana beriman kepada Allah, duduk dalam gua, sekali dengan seekor anjing, mati dalam gua. Gua tersebut Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, ada satu surah, Suratul Kahfi. Andai jasa umat dulu oleh kerana pertahan agama Allah, pertahan akidah kerana Allah, akhirnya Tuhan bubuh dalam satu Quran, dalam Quran satu surah untuk kita baca dan ambil iktibar dalam surah tersebut. Maka hidup kita pun awak gitu juga kan. Ketika Allah Ta'ala beri harta kekayaan kepada kita, kita nak guna harta tersebut untuk agama-agama Allah. Allah yang memberi kekayaan melalui kita. Kita sebagai asbab saja. Orang lain nak supaya kita juga, tapi tak boleh setara kita. Tapi Tuhan kita maka guna harta kekayaan kita untuk agama-agama Allah. Kemudian diri kita sendiri, kita hidup sederhana, cukup, lebih kita buat kebajikan. Kebajikan itu orang ramai. Adik nak gaya kita lama, cari adik-adik kita. Siapa lagi tak kerobel adik-adik kita? Siapa lagi jika dengan mak saudara tak pernah gobel? Siapa lagi sepupu-sepupu sepepak yang tak pernah korban? Goyak, aku nak sponsor segia aja. Segia, kau segia seorang nah. Katalah cari-cari adalah 10 orang ni. Tak apa, aku nak sport belakang. Nah, sponsor belakang. 500 segia. Nak 10 lagi macam mana baru. Dan harta Tuhan ni, bila kita wikah Tuhan beri balik kita nah. Kita sedekah tu bermakna kita wikah Tuhan balik. Dan hak dia dah beri kita beri balik ke dia pula, dia akan beri balik kita pula. Hak pada sama belah dah, tak dua, bahkan dia akan beri dalam bentuk duit juga. 10, 100 lebih pada tu lagi. Tapi nak duduk dah hak yakin ni bukan budak. Cuma nanti kita kecek dulu, lepas ni kita faham mikirlah balah mana kita nak menjadi harta ni membawa kita ke dalam syurga. Kalau ustaz ilmu dia bawa kita ke syurga, orang mengaji ilmu dia bawa ke syurga, orang mati syahid dia bawa kita ke syurga. Aku ni kaya raya, aku nak kata kaya aku ni bawa masuk ke syurga kata. Itu dia ada gitu kita. Teriman masuk syurga kerana dia jadi teriman. Tok Bila dia masuk syurga kerana dia nak panggil orang baik. Tok Siap dia masuk syurga kerana dia sapu tak cicak. Aku nak masuk syurga dengan harta aku macam. Aku nak mengajar, aku tak berhenti. Aku nak main ngaji, aku tak ada masa. Aku nak buat sama tak sedap. Nak jadi teriman, kau cakap itu. Hai tak boleh ni. Aku ada harta, aku wakaf harta untuk agama Allah. Dia ada gitu kan. Kalau kita ni ada qana. Baik. Tidak boleh tidak, ia pasti menempuh sahabat-sahabat yang bakal menariknya kepada terceburnya dalam ke lautan hawa nafsu yang penuh dengan perkara syubhat. Tengok nafsu
Pertama sekali jangan ikut syubhat dulu. Dia meniti ikut syubhat. Kemudian bila habis syubhat, dia panggil apa? Dia terkait haram pula. Itu nafsu. Malah perkara haram sekalipun kadang-kadang terjebak juga. Kenapa? Kan nafsu lah. Dia mudah makan rasuah kadang-kadang juga sebulan-bulan gaji besar-besar dah. Agak pun makan rasuah juga. Kadang-kadang makan rasuah kaki tangan kerajaan. Backup tinggi dah. Kenapa? Kerana nafsu syahwah tak puas. Sebagaimana yang diakui oleh orang yang biasa mencubanya, lalu merasa isah dan menyesal setelah termasuk di hatinya nasihat. Lepas tu dalam keadaan zaman mutaakhir, zaman yang penuh dengan syubhat, yang penuh dengan syahwat, kalau kita tak letak diri kita tempat orang mengajar, nescaya hancur kita. Dalam keadaan syubhat yang berluas-luas, syahwat berluas-luas, kalau kita tak usaha meletak hati kita tempat orang mengajar, nescaya hanyut kita dengan duniawi kita lah. Hanyut subhanallah. Ada zaman sekarang. Zaman bahan ucap syahwat ni dia lebih kepada benda-benda ucap. Syubhat ni dia lebih kepada makan minum, kerja, makan minum. Ada pun syahwat ni dia lebih kepada nafsu mata. Nafsu mata, syahwat mata, nak tengok perempuan seksi, nak tengok perempuan ucap, nak tengok perempuan macam-macam lah. Tak apatah lagi ada manusia yang sengaja berbogal pula. Bogal tepi patah, sehingga seminggu pula menyekok dengan keadaan bogal. Allah, tak habis-habis dengan bogal. Comel sangat bogal. Allah Akbar. Ini manusia. Dah bogal bubuh pula, pukul pula, hantar sepak pula. Bayanglah kalau kita demo lain je buat, demo je buat, demo je buku, pas demo je sepak. Bayangkanlah kita ni syahwahnya kuat, syubhat kuat, syahwah kuat. Tak kira tak tengok benda tu. Tak kira tak baca. Tak kira tak nak kenal siapa, mana, berlaku mana. Maka situlah saham dan model orang masuk di hati kita. Kau kelabu, kau gelap, kau hitam, kau lemah. Ini akhir zaman. Bila kita duduk tempat-tempat orang mengajar, kita bisa-bisa dengar orang mengajar, insya-Allah debu-debu yang ada di hati kita lama-lama akan hilang. Hati kita ni Allah kalau tidak gelap pun, kalau tidak karat pun, paling tidak berdebu ni, debu. Kalau kata karat tu dak lah. Nak kata gelap lemak tu dak lagi. Kalau hati gelap lemak tak mari pak mengajar macam ni. Kalau hati karat tak mari pak mengajar ni. Kalau setakat debu tu boleh jadi. Nak macam mana debu tak? Kalau mengantuk rapat macam debu tu. Jenera tak macam debu tu. Sila-sila bangang-bangang. Kalau tak debu hati. Tu baik hati kita. Jangan makan ni ada makan ni ada masuk dalam rumah kita bisa kita tak tahu dah benda ni halal atau benda haram. Cuk halal pun tak semesti halal lagi. Tu akhir zaman tu. Inilah kita minta dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan jangan ambil salah atas aku tak tahu. Bila makan benda kotor, hati ni akan bersifat dengan kotor lalu dah. Bersifat dengan takabur, bersifat dengan hasad dengki, bersifat dengan kasih kepada pangkat, kasih kepada harta, takut hilang kuasa, nak kepada kuasa. Sebab apa? Sebab hati rasa. Sebab apa hati rasa? Sebab makanan rasa. Bila makanan rasa, hati rasa. Bila hati rasa, akan tumbuhlah berbagai sifat-sifat mazmumah. Benih dia hanya, benih kerana makanan rasa. Bila makanan rasa,
Hati jadi rosak. Bila hati rosak, maka dia akan tumbuhlah sifat-sifat mazmumah. Atau hati yang rosak, dia membiarkan sifat mazmumah. Sifat sombong, sifat ego, sifat kebendaan, sifat hedonisme, hiburan dan sebagainya. Kasih kepada dunia, kasih hubbul jah, hubbul ma. Hubbul jah lagi kasih kemegahan, nak orang puja, nak orang puji. Hubbul ma, kasih kepada kita, nak kita banyak. Orang yang hati kotor ni tak sedang kejek tentang keadilan. Tak akan lahir keadilan daripada hati insan yang kotor. Orang jahil tak sedang kejek dah tentang perjuangan Islam. Perjuangan Islam tak akan lahir daripada hati manusia yang jahil. Begitu juga keadilan tak akan tertegak selagi mana manusia hatinya penuh dengan kekotoran mazmum. Usahlah kita nak kecek tentang keadilan terhadap negara, keadilan terhadap ekonomi, keadilan terhadap politik selagi mana hati kita tidak dibersih. Kecek boleh, buat manifesto boleh, ceramah boleh, duduk sepetak boleh, tapi kalau hati kotor, tidur sepetak, mimpi lain. Ceramah sepetak, matlamat lain-lain berlaku. Berpunca daripada hati yang kotor, maka adalah maksud yang tersirat, yang tersurat di sebalik perjuangan seseorang. Ini kan dia hati kotor, tak sedap keceklah tentang keadilan. Tak akan lahir keadilan daripada pemimpin yang hati kotor. Sebab keadilan ni benda yang ilahi, benda yang Tuhan suruh, benda yang bagi daripada Quran. Balas mana seseorang nak buat keadilan sedangkan kehidupan dia penuh dengan kekotoran. Kecek saja bolehlah untuk nak mengelabur hati rakyat boleh. Tapi tak akan terlaksana dengan mudahnya bila hati selagi mana tidak bersih. Subhanallah, inilah benar-benar ia berlaku di persekitaran kita di hari ini. Kalau kita tidak usaha dekat diri dengan Allah, nescaya kita pun sama-sama hanyut juga. Bukan orang jahil yang tertipu ataupun orang yang bodoh degil, kerana orang-orang ini akan menilai syubhat dan yang haram sekaligus tanpa menghiraukan nasihat atau tegur. Tengok, orang yang duk saing dengan syubhat, apatah lagi orang yang sudah makan benda haram, maka segala alim ulama dia tak pakai. Bahkan teguran ulama dicerca, dihina. Bahkan teguran alim ulama dicerca, dihina. Bila teguran alim ulama dicerca, dihina, apatah lagi ulama mengeluarkan kenyataan dalam bentuk syura, dalam bentuk mesyuarat dulu, baru keluar kenyataan. Tiba-tiba kita bantah, kita protes, kita tak nak terima. Inilah berpunca daripada hati telah terpahamnya syubhat atau kemungkinan juga telah termakai yang haram. Kita dah terima lalu dah. Pandangan ulama kata Allah kata Nabi, tak sah. Ikut ulama tak maju. Ikut ulama tak membangun. Ikut ulama ketinggalan dah kita. Akan adalah suara-suara sedemikian. Ini semua manusia yang hatinya bukan setakat kelabu, bahkan lebih daripada kelabu dah. Kemudian mereka mendakwa bahawa apa yang mereka makan itu adalah halal. Ada kata pula halal. Nak cari halal belaka kat mana zaman ni? Nak makan halal belaka kat kena pergi ikan sendiri, buat kubur sendirilah. Harga tak apa untuk kemajuan ekonomi. Riba sesuai dengan zaman sekarang untuk memaju ekonomi. Kalau kita sekat riba, tak maju mundur dah kita. Ini semua ni sekularisme telah terhingga di kepalanya. Dan mereka hanya memilih yang halal semata-mata. Sesudah itu mereka pun mula menegakkan benar bahasa dengan hujah-hujah yang rendah.
akan ada lah ulama-ulama ataupun sekular yang bertopeng ulama. Nah, dia biasa dah. Bila ada ulama yang bertegak benda ni haram tak boleh. Sehingga dia akan ada lah ulama lain pula kata boleh bertujuan sikit. Hanya orang panggil sekular bertopeng ulama. Dunia bertopeng dengan alim ulama. Nah, hak ni lah akan jadi hujah bagi pihak yang beria-ria untuk nak buat benda-benda yang haram. Padahal serta meminta pula diberikan takwil atau interpretasi yang tidak boleh diterima. Padahal yang patut mereka tunjukkan ialah wara' dan takwa kepada Allah. Kerana yang demikian itulah yang dituntut. Tengoklah supaya syuhud bila ada satu pihak nak tegak, ada juga ulama yang bantah, tak kondusif lah, tak sesuai lah, tak sampai masa lah. Macam-macam. Ulama juga nak buat, ulama juga hak tegaknya. Kalau ini tidak boleh dilakukan, maka sekurang-kurangnya patutlah mereka merasa insaf dan sedarkan kesalahannya yang telah mereka tempuh itu, lalu merasa muram dan sedih dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Jadi ada suara-suara yang mengusulkan supaya pramugari menutup aurat, supaya hidungnya bolah ada hidungnya. Tunggulah tengok apa pula respon untuk seribu akan datang. Ada teguran-teguran daripada orang tertentu supaya pramugari ini tak tutup aurat belakang. Ialah pramugari ni kalau dia nak pergi haji memang dia pakai tudung belakang. Tudung atas buka bawah. Allah, kadang-kadang kita nak pergi Mekah tak tahu apa tengok taubat. Nak klik nak taubat pun. Dia makan sebab belah baju belah. Kalau tunduk sikit je nampak banyak dah duduk. Tu dah. Tak tengok kan mulut depan mata kan. Patutlah kena ada warak. Kerana dia ambil situ. Pernah setengah para salaf soleh ditanya begini, sikit lagi habis, dari mana sumber makanan kamu? Jawab mereka, dari sumber yang sama yang kamu sekalian mendapatkan. Tetapi menekan sama orang yang makan sambil menangis. Tetapi manakah sama orang yang makan sambil menangis dengan orang yang makan sambil ketawa. Dia ada beza weh. Orang warak dimakan belah, teriak belah. Kita tak ada warak dimakan belah, ketawa belah. Situ beza dah. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui lah. Kesimpulannya, kita kena banyaklah istighfar dan taubat. Mungkin yang lepas-lepas ada yang haram masuk dalam hati kita tanpa kita sedari, atau kita hapuslah dengan taubat dan istighfar. InsyaAllah akan datang kita sambung pula jalan warak para salaf soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma qina bihalalika min haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Walhamdulillahirabbil alamin.